Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 19 baris yang ke-17 daripada bawah ke atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan sunat membaca qunut di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Ni kita sebut di atas mazhab kita lah, mazhab kita Syafi'i. Di antara sunat solatnya iaitu kita membaca qunut di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Jadi kalau katalah kita ni makmum masbuk hak lewat, yang mana kita sempat satu rakaat saja dengan imam, maka bila kita nak naik tambah rakaat yang baru, tak sunat di sana kita takbir dan mengangkat tangan dan duduk tahiyat kita ketika mana imam duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, maka disunat waktu tu kita duduk iftirash, duduk seperti mana tahiyat awal. Kita bangkit dengan tak ucap takbir dan tak angkat tangan, dan sunat kita gantikan dengan tasbih. Baik, bila kita bangkit pada rakaat kedua subuh, maka sunatlah kita membaca surah setelah daripada Fatihah. Sunat baca a'udzubillah. Fatihah tu memang hak wajib dah. Sebut ke amin dan membaca ke surah dan membaca ke saktah yang 6 yang telah kita sebut ke dulu. Dan sunat dia menjahar ke bacaan dia. Menjahar maksudnya dia kuat ke sedikit kerana solat subuh. Baik. Apabila dia nak rakaat i'tidal dan nak sujud, maka di sana sunatlah atas dia untuk doa qunut. Walaupun dia telah doa qunut bersama dengan imam, tapi hak tu tidak qunut yang terbilai bagi dia. Maksudnya dia baca sekali lagi doa qunut, kerana itu qunut bagi tempat qunut dia. Supaya jugalah kalau kita solat dengan imam, katakanlah kita solat maghrib ataupun isyak, kita dah satu rakaat dengan imam, imam duduk tahiyat akhir, maka rakaat kedua kita sunat duduk tahiyat pula.
Ni walaupun tadi kita dah duduk tahiyat dengan imam, tapi itu bukan tempat duduk tahiyat awal bagi kita. Ni moga kerana baru satu rakaat. Bila kita bangkit, bila rakaat kedua tadi, sunat pula lah kita tahiyat kerana tahiyat awal bagi solat kita. Baik. Dan sunat membaca kunut di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh ataupun pada solat witir. Solat witir pada nisfusani pada bulan Ramadan. Nisfusani ni maksudnya separuh yang kedua pada bulan Ramadan. Pada kita ambil Ramadan tu 30 hari bulan, 1 hingga 15 hari bulan Ramadan tu dikira ke nisful awal, separuh yang pertama. 16 hingga 30 tu dia panggil nisfusani, separuh yang kedua. Maka bermula daripada malam yang ke-16 itulah maka sunat kita membaca ke kunut, membaca ke doa pada i'tidal yang akhir solat sunat witir kita. Rakaat yang akhir bagi solat sunat witir kita. Dan solat sunat witir ni seperti mana yang makruh lah, afdalnya berjemaah pada bulan Ramadan sahaja. Pada bulan yang lain tu dituntut di atas kita solat witir berseorang sajalah. Jadi ada setengah yang tanya, kalau kita buat solat sunat witir itu, kita buat solat maghrib yang kita nak qada boleh ke? Tak ada masalah. Kalau katalah kita dulu ada tinggal ke solat maghrib banyak kali dah, maka tiap-tiap hujung malam tu kita nak buat qada maghrib, jadi tak buat witir, tak ada masalah. Tapi hak moleknya kebiasaannya kita buat qada maghrib tu pada waktu maghrib lah. Biar kita mudah ingat. Jadi kalau dah 20 tahun dah kita lepas dah daripada tak semaya, jadi 20 tahun hak kita taubat saat ni tu, tiap-tiap kali kita semaya zuhur kita qada zuhur, semaya asar qada asar. Hak tu ada pendapat lah. Jadi bolehlah atas kita nak buat sunatnya. Tapi kalau nak ikut pendapat lebih kuatnya, sepanjang masa kita tu usaha ke dengan qada ke waktu-waktu yang lepas. Ambil masa waktu kita tidur, waktu kita kerja, benda hak tak dapat tidur, benda kita waktu kita nak makan, maka waktu yang lain jangan ada waktu hak rehat ke apa semua, menekuni dengan qada hak lepas-lepas. Tu kalau nak ikut hak pendapat hak lebih kuat. Jadi bolehlah kita nak ambil pendapat hak saya sebutkan tadi pun boleh dah lah. Kira okey dah lah sikit. Ni nak buat gaduh, nak buat hak sunat, sedangkan hak qada tak buat langsung, hak tu sangat dicela lah. Sebab hak kita tinggal ke hak qada saat ni tu, qada hak tidak ada keuzuran syarak. Kita tinggal tu dalam keadaan tidak ada keuzuran syarak, kita tinggal tu dalam keadaan kita sendiri hak malas. Baik, mana iaitu Allahumma hdini fi man hadait. Tak panjanglah hadait tu, tak dipanjangkan di situ. Allahumma hdini fi man hadait. Ni bagi kita seorang dirilah. Tu makruh dah kalau kita ramai, kita maksudnya jadi imam solat berjemaah, kena tukar Allahumma hdina lah. Allahumma hdina fi man hadait wa afini fi man afait. Hak kedua ni afait ni hak tu panjanglah, afait. Hadait tu tak ada panjang. Wa tawallani fi ma tawallait. Jadi ta di belakang tu kita kena perhatilah, ta ko kaf ko. Jadi hak ni ta. Fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Habis itu. Mula daripada fa innaka taqdi ni sunat kita baca beramai-ramai. Kalau Allahumma hdina tadi tu sunat kita aminkan saja. Mula daripada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kamulah hak menghukum, menentukan, tidak ada orang hak boleh menghukum di atas kamu. Wala yuqda alaik, dengan kaf. Kamu kaf khitab lah tu. Wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait.
tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian wa sallallahu tu kita boleh baca sekali dengan imam ataupun kita aminkan saja bagi selawat daripada imam tadi. Riwayat Baihaqi dan baca esat ni hak diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan hendaklah imam membaca kunut dengan lafaz jamak. Maksud kata ganti daripada ni tadi saat ni Allahumma hdini itu kepada na lah. Kalau ni mufrad kita seorang, beri hidayah padaku ya Allah seperti mana orang hak kamu beri hidayah. Jadi kalau kita jadi tak imam, kita minta begitu, jadi tak kena lah. Ni. Dia kerana tu kena tukar dengan domain jamak. Allahumma hdina. Dan sunat kemudian daripada kunut itu mengucap selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makruf dah di kita. Makruf di kita sunat ni dia ada dua. Yang pertama sunat hai'ah, yang kedua sunat aba'ah. Apa dia aba'ahnya? Yang mana kalau kita tinggal ataupun kita sengaja ataupun tertinggal, maka sunat kita sujud sahwi, sunat, bukan wajib. Sebab ada setengah-setengah orang kesamaran pula. Dia tanya situ pula. Dia tanya kalau tertinggal kunut dan kita tak buat sujud, sah ke tak sembahyang kita? Sujud sahwi tak buat. Tak ada masalah, moga benda sunat. Kalau sengaja, sengaja pun tidak membatalkan solat kerana dia sunat. Boleh ni. Baik. Berapa hak sunat abadnya? 8 lah. 4 di kunut, 4 di tahiyat. 4 di kunut mana? Berdiri kunut, baca kunut, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Nabi pada kunut, dan kepada keluarga Nabi dan para sahabat pada kunut. Tu. Tu dia kata. Jadi satu sunat abad. Lepas tu 4 yang pada tahiyat, iaitu duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal, selawat pada keluarga Nabi di tahiyat awal, dan selawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Jadi 8 sunat abad tu hak tu saja, hak kalau kita tinggal ataupun tertinggal dituntut sujud sahwi. Lain daripada tu dipanggil sunat hai'ah belaka. Akad tangan, ucapan takbir intiqalah, baca zikir, semua tu dikirakan hai'ah. Jadi hai'ah ni banyaklah, ta'awuz, sebab hak abad tu 8 tu saja. Baik, dan kemudian daripada kunut itu mengucap selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat salam juga, dan akan segala sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah diucapnya seorang musalli, Allahumma salli ala Muhammad. Tu dah, ia tak ada ia bembek, ia aman ni. Allahumma salli, ya Allah selawat atas Nabi. Kalau sallallahu tu ada ya tu, ni tak ada ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Kalau kita bina dengan amal-amal lah, Allahumma salli wa sallim lah, wa barik wa sallim, nak gitu. Jangan Allahumma salli wa sallam, tak sih begitu. Boleh, cuma orang panggil kurang elok. Kalau amal-amal, kalau madhi, nak bina begitu. Ni kalau kita buat ayat mudhari', naknya dengan cara nahunya begitu. Salli wa sallim, salla wa sallama wa baraka. Ni wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi ia orang panggil tak berapa kenalah begitu caranya. Ni tu kaedah-kaedah bahasa pula lah. Kita orang hak tak mengaji ni, kita nampak sama je lah. Salli wa sallim, tak? Salli wa sallam ko, tak ada. Sama tu kita kata. Orang hak mengaji tu ya tak sedap lah dengan
tak kena dengan kaedah dia. Tak membawa pada batal. Kat semaya ni kita buat bukan masalah kita tanya membawa batal ke tak membawa batal. Ni bukan kita tengok kepada membawa batal tak membawa batal saja, kerana banyak lagi pada semaya tu kita nak cara masalah kesempurnaan di dalam solat kita. Tu pun kita nak kena ambil cara juga. Jangan semata-mata tanya lepas tu kalau buat begini batal ke tak? Tak batal. Dah tak batal tak apalah buat. Jangan ambil kaedah begitu. Sebab ada juga setengah-setengah daripada orang kita ni dia ambil guna kaedah begitu. Dah tak batal tak apa buat. Tu tak kenalah. Sedangkan ibadat kita tu kita nak bukan sekadar tak batal, bukan sekadar sah, tetapi kita nak kepada kesempurnaan. Hak lebih-lebih lagi kepada penerimaan daripada Allah Azza wa Jalla. Hak tu lebih lagi. Baik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan sunat menadahkan kedua tangan daripada permulaan kunut datang kepada kesudahannya kunut. Sunat kita tadah. Ni pun hai'ah lah, dia bukan termasuk pada ab'ad, sunat akad. Dan jangan ia menyapukan tangan pada mukanya. Ni ada setengah kita duduk sapuh pula muka. Ni ia pada doa lain ialah disunat kita suruh sapuh muka lepas pada tadah tangan. Adapun pada doa kunut, bila kita angkat tangan saat ni, sudah saat ni jangan kita sapuh muka, raut muka kita dengan tangan saat ni. Tak dituntut, tak disunat. Bahkan hak sunatnya kita tak buat begitu. Hak sunatnya lepas pada kita doa kunut apa sallallahu alaihi wasallam apa semua tu selesai, Allahu akbar, tangan kita ni biar kena pada tempat sujud sudah. Tak siraut dia ataupun dijatuhkan hingga kena pada paha dia, tak bersih. Tak ingin begitu. Hak dia naknya bila kita dah tangan saat ni, selesai doa kunut, Allahu akbar. Ini. Dan pada baik dan jangan ia menyapukan tangan pada mukanya dan pada dadanya ataupun letak pada paha ke, tak si belaka. Iaitu perbuatan saat ni tu makruh. Tu. Makruh. Maksudnya kalau kita tinggal kerana syarak dapat pahala pula. Tu ya maksudnya bila kita buat sesuatu hak urusan ibadat ni, kalau kita buat kena dengan cara, banyak sekali pahala-pahala ganjaran daripada Allah Taala. Hak kesempurnaan itu kesempurnaan adalah. Dan demikian lagi sunat imam membaca dengan nyaring, biar kuatlah. Suara imam ni ya sunat kuat, biar makmum ni dengar. Tu hak semoleknya. Sebab tu bila kita dah sebut dah dulu masalah baca surah, makmum tak sunat baca surah. Tetapi ada juga makmum hak sunat baca, iaitu makmum yang tidak mendengarkan bacaan imam. Jadi dia nak biar baca imam tu ya kuat dengar pada makmum. Dan sahut oleh makmum dengan amin. Amin ni maksudnya istajib doa ana, ya Allah perkenankan doa kami. Dengan nyaring, maka ia mengikut pada kunut imam dengan perlahan-lahan tak kala dibaca imamnya. Ni Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin. Nak gitu. Fa innaka taqdi. Dia kata sesah itu, maka ia mengikut pada dan disahut oleh makmum amin dengan dengan nyaring. Sesah itu. Maka ia makmum mengikut pada kunut imam. Situ hak lain pula. Maka ia makmum mengikut pada kunut imam dengan perlahan-lahan bila tak kala dibaca imamnya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Hati kita sebut tadi. Kita tu koho-koho. Tak sunat baca amin. Pada kunut imam dengan perlahan-lahan tak kala dibaca imamnya, fa innaka taqdi, hingga datang kepada kesudahannya, hingga akhir kunut lah. Dan sunat bagi imam membaca kunut dengan perlahan-lahan jika tiada dengan kunut imamnya. Dan sunat bagi makmum
Dan sunat bagi makmum membaca kunut dengan perlahan-lahan jika tiada dengar kunut imamnya. Jadi kalau kita tak dengar bacaan kunut imam, kita sendirilah baca, jangan duduk senyap. Sama juga dengan surah, kita tak dengar surah imam, imam tak baca. Imam baca tak dengar di kita kerana jauh mungkin, ataupun suara imam tu perlahan, kita lah baca. Dia tak sehnya kita solat ni duduk saja, tak seh kita. Dan demikian lagi sunat membaca kunut pada akhir iktidal pada tiap-tiap sembahyang fardu kerana kedatangan bala kepada Islam. Dia panggil kunut nazilah lah. Tak supaya kita ni datang bala covid apa semua, kita tak doa kunut. Tak suruh bala berkali covid ni. Tak. Kabar-kabar bunuh diri begitu ya seru. Maksud katanya kita berdoa lah pada Allah Ta'ala. Orang tak seru pun tak apalah, kita buat sendiri ya, moga kita tahu dah. Orang tak tahu tu bahasa dia, kita hak tahu kat kita buat sendirilah. Tu. Dan demikian lagi sunat membaca kunut pada akhir iktidal pada tiap-tiap sembahyang fardu kerana kedatangan bala kepada Islam atau setengah negeri Islam. Tak kena pada kita, kena pada negeri Islam lain. Kita baca doa. Kunut nazilah. Ni tak kira sama ada semaya tu hak jahat ke, hak sir ke, semaya subuh ke, semaya isyak ke, semaya zuhur ke, kita baca. Jika kembali ketakutan itu atas sekalian orang Islam. Seperti mana? Seperti orang berani. Orang berani tu, maka bala itu iaitu seperti takut daripada seteru. Jikalau sama Islam sekalipun, takut pada seteru sesama Islam sekalipun, dia kata sunat untuk dibaca ke juga. Tengok sekejap dalam kitab hak yang mau tulis ni. Baik. Lagi sunat dalam sembahyang mengucap takbir intiqalat, sami Allah liman hamidah, dan Allahumma hdini baca fa innaka taqdi setengah negeri Islam jika kembali ketakutan itu atas sekalian orang Islam seperti orang berani. Dalam hak Rumi pun dia berani, hak kita dalam Jawi ni pun berani juga. Muruk dia tu lagu mana tu, kurang jelas. Baik, cuba tengok balik. Iktidal pada tiap-tiap sembahyang fardu kerana kedatangan bala kepada Islam atau setengah negeri Islam jika kembali ketakutan itu atas sekalian orang Islam. Maksud katanya benda tu jadi kepada setengah negeri orang Islam. Tetapi benda saat ni, ketakutan saat ni tu akan kembali kepada, akan terkena juga kepada sekalian orang Islam seperti orang berani, dia kata. Maka bala itu iaitu seperti takut daripada seteru jikalau sama Islam sekalipun, ataupun kelaparan, atau sebab belalang, atau sebab tikus. Belalai banyak, tikus banyak, kita covid banyak tak bertiradu. Sunat tu doa atau barang sebagainya, tetapi afdal membaca kunut itu dengan membalikkan kedua tangannya. Minta jauh, balik kedua, biasa doa gini, doa gini. Dan demikian lagi sunat membaca kunut pada iktidal kesudahan rakaat witir pada malam 16. Ini panggil nisfus sani, separuh yang kedua daripada bulan Ramadan hingga akhirnya akhir Ramadan. Begitulah. Tak apalah di situ tu, seperti dia kata orang berani tu biar. Jadi maksud katanya kita boleh faham di sini masalah doa kunut saat ni tu dia ada 3 tempat lah. Yang pertamanya ketika mana kita solat subuh. Yang keduanya pada waktu tertimpa musibah. Yang ketiga pada masa rakaat yang akhir pada solat sunat witir nisfu sani pada bulan Ramadan.
Baik, selesai situ. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bermula segala sunat di dalam sujud itu iaitu menghantarkan kedua lutut, maka kedua tangan. Hak sunatnya masa kita nak sujud tu kita hantar lutut dulu. Ni pun ada yang mau tanya, hantar tangan dulu baru hantar lutut macam mana? Hak atas mazhab kitanya hantar lutut dulu barulah dihantar ke tangan. Kalau boleh tangan tu pun hantar hak kanan dulu, cuma jangan nampak sangatlah. Sekadar nampak begitu saja. Maka kedua tangan, maka hidung dengan tiada berlapik. Dan sunat iaitu menghantarkan kedua lutut, maka kedua tangan, maka hidung dengan tiada berlapik. Macam mana hidung ni macam ada jatuh je ni? Sebab ia tak sebut masalah apa nama ni, dahi ni. Hidung tu sunat saja. Betul lah. Betul. Bermula segala sunat, ada sebut sunat ke ni. Bermula segala sunatnya dalam sujud itu iaitu menghantarkan kedua lutut, maka kedua tangan, hak dahi tu hak wajib dah. Maka hidung, jadi semua tu dengan tiada berlapik, hak sunatnya. Saya keliru saat ni, kita nak bahas sunat ni. Jadi dahi itu betul lah tak sebut sini ya. Kerana masalah dahi itu hak tu hak anggota yang wajib. Tapi kedua lutut, kedua tangan pun wajib juga. Segala sunat dan sujud iaitu menghantarkan kedua lutut, maka kedua tangan, maka hidung. Hidung serta dahi ni. Dahi dan hidung, tak begitulah. Dengan tiada berlapik. Dahi tu kita tekan, hidung tu tak payah tekan lah. Kalau tukar hidung dengan dahi tu, tu lebih jelas lah. Kalau kata hidung tu tukar pada dahi, tu jelas. Sebab sini pun tak ada baki sini. Letak ke kedua lutut, maka kedua tangan, maka hidung dengan tiada berlapik. Dan sunat pada laki-laki merenggangkan kedua siku daripada lambung buka. Biar nampak laki. Orang perempuan sunat dia tutup. Takbir pun orang tina sunat tutup. Orang jatuh sunat buka. Dan merenggangkan perutnya daripada dua paha-paha. Saat ni kalau orang jatuh jangan duduk kena dengan perut. Kalau orang puan biar sepit-sepit sikit. Dia nak begitu. Dan demikian lagi sunat ia mengerjakan rukuknya seperti yang demikian itu. Maksud katanya apa? Dibuka ke lambung. Lambung kanan dia, lambung tangan dia saat ni. Hak lik kanan, lik kiri. Begitu jugalah pada masalah rukuk, dengan dipegang pada lutut. Tetapi daripada perempuan dan khonsah hendaklah dirapatkan keduanya pada rukuk dan sujud. Orang puan, orang khonsah di sini maksudnya khonsah yang muskil, yang kesamara dia ni lelaki ke perempuan. Maka dia pada masalah ni dikirakan sama seperti masalah perempuan, kena solat dalam keadaan tertutup sedikit. Hak sunatnya tutup sikit lambung. Dan sunat di dalam sujud itu mengucap mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu di antara hak sunat masa sujud. Maka sekurang-kurangnya sekali. Sekurang-kurang baca dan yang terlebih afdal 3 kali jua. Terlebih afdal. Terafdal di sini sebuah kali imam lah. Sebab dia ada kitab lain pada sebut. Kalau 3 tu sekurang-kurang afdal. Kalau seorang tu semaya seorang diri, sekurang-kurang afdalnya 3. Lebih daripada tu 5, 7, 9, 11. 11 tu bilangan yang paling afdal. Tapi sini kata dan yang terafdal itu 3 kali jua. Ni mungkin kita tanggung di atas dia tu jadi imam. Kalau semaya seorang diri, hak terafdalnya sebelah.
Menjarangkan antara dua qadam, dua kaki, sunat jari. Dan sunat menjarangkan antara dua qadam, dua kaki dia qadar sejengkal. Sunat buka kaki saat ni. Masa sujud ni lah. Ni. Masa rokok duk bahas apa ni? Dan sujud dan sunat sujud itu mengucap masa sujud lah. Duk bahas masa sujud. Masa qiyam tu terlebih lagi lah kena buka. Sekadar sejengkal. Ni. Masa qiyam ko. Ni masa sujud pun dia kata sunat buka juga, sekadar sejengkal. Demikianlah antara dua lutut. Dua lutut kita pun sunat buka juga sekadar sejengkal. Jangan buka luas sangat. Semua kita buka tu sehasta. Dan kedua paha pun sunat buka sikit sekadar sejengkal. Dan mengantarkan kedua tapak tangan berbetulan dengan kedua bahu serta merapatkan jari dengan menghadapkan segala hujungnya ke arah kiblat. Sama dengan takbir lah, kita takbir saat ni betul pada kedua bahu dan bersamaan dengan telinga saat ni. Cuma masa sujud tu kalau boleh kita rapatkan jari jemari kita ni. Saya ingat dalam kitab Syargawi An-Tahrir itu sebut hikmah dianya kenapa masa kita sujud kita rapatkan jari jemari kita. Hikmahnya kerana turunnya rahmat Allah Ta'ala masa solat. Jadi tak sebi tercicir rahmat Allah Ta'ala tu kita hipungkan. Tu ada sebut dalam kitab tu. Ni dalam kitab Syargawi An-Tahrir. Dengan menghadapkan segala hujungnya ke kiblat. Jadi rapat tu lepas tu biar hujung-hujung jari kita ni hadap arah kiblat. Dan mendirikan segala perut jari kaki dengan menghadapkan ke kiblat lagi terbuka daripada lapis kain. Maksud katanya dengan keadaan tidak tertutup lah kaki saat ni tu. Jadi kedua jari kaki sebelah kanan dan kiri ni pun kalau boleh kita orang panggil lipatkan. Mendirikan bukan mendiri gini saja, dia kena bagi perut jari. Sekadar mendirikan saja tak memadai. Hak ni dia kata sunat ke saat ni. Sunatnya kita mendirikan begitu. Hak wajibnya kena bagi tapak jari. Mendirikan perut jari kaki dengan menghadapkan ke kiblat. Bila kita tekan ke sedikit, dia jadi hadap arah kiblat lah. Banyak mana bilangan jari, asal ada saja sebelah kanan dan sebelah kiri. Dengan menghadap ke kiblat lagi terbuka daripada lapisan kain. Semoleknya kita tak pakai stocking ke ataupun benda-benda yang menutupkan jari kaki saat ni. Jadi kita faham di sini dengan jari tangannya, dengan jari kakinya dia nak suruh hadap kepada kiblat saat ni tu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hati kita saat ni itulah sendiri membawa kepada khusyuk, kepada menghadap dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi hadap ke kiblat tu sebab Tuhan suruh. Dia ada dibuat debat sikit lah. Orang kafir ni kata, orang kafir kata orang Islam pun tidak sembah Allah, orang Islam sembah batu, sembah dinding. Jadi kita jawab kata kita tu mengarah, bukan menyembah, mengarah pada arah kiblat. Dia berkata dia pun mengarah juga kepada tokong-tokong tu, bukan menyembah. Baik, sini kita kena tengok orang Islam kita. Bila kita saat ni tu tak tahu mana arah kiblat, maka kita nak hadap mana-mana pun boleh. Orang kafir tak begitu. Jadi tu pihak kata kita tu memang mengarahkan. Sebab bila siapa waktu kita tak tahu di mana arah kiblat, maka kita ijtihad yang banyak, maka ainama tuallu fasamma wajhullah. Tak ada masalah. Sebab kita bukannya menyembah ke arah, menyembah ke Kaabah. Tidak. Kita hanya mengarah kepada sana. Itu pun sebab arahan daripada Allah Ta'ala. Dalilnya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadap Baitul Maqdis.
Tujuannya apa? Tujuannya nak menjinakkan hati orang-orang kafir kita, ahli kitab, supaya nak kata kita ni sama, kita mengarah kepada Baitul Maqdis. Walaupun di hati Nabi SAW suka kepada Kaabah, nak arah kiblat. Jadi bila mengarah pada Baitul Maqdis ni, orang ahli kitab bukan semakin dekat dengan Islam, semakin mentahmah Islam. Tu orang kafir, perangai dia memang begitu. Dia tamuh ke apa pula? Dia kata Nabi Muhammad SAW ni, mari duk hadap arah kita sendiri. Mari duk hadap kepada arah kiblat kita juga. Jadi supaya Nabi Muhammad SAW ni pula hak meniru pak dia. Seolah-olahnya gitu lah. Jadi Allah Ta'ala tahu ke hati Nabi SAW ni ingin kepada nak hadap pada arah kiblat. Maka Allah Ta'ala pun turun wahyu ketika mana Nabi SAW duk solat turun wahyu. Maka membaliklah kepada arah Kaabah. Tu hak masjid kiblatan tu berlakunya peristiwa. Baik, selesai situ. Jadi kita fahamlah, kita ni bukannya menyembah. Demo tu memang menyembah. Tak. Bermula sebab tu masalah nak tahap sujud ni bukan tahap kita dengan manusia, tak boleh dah. Tu tahap kehambaan. Tak. Kalau ada setengah-setengah tanya tu, kalau kita nak hadap Raja Sihir ke apa ke, tak boleh nak sujud siapa ke begitu, tak boleh lah. Nak terima anugerah ke apa, tak boleh. Nak sujud ke dia saat ni. Ya rokok nak menghormati pun tak boleh. Rokok niat nak menghormati, nak membesarkan, tak boleh dah tu. Hak tu dia panggil tahap ubudiyah. Kita dengan Allah Ta'ala. Bermula sunat yang di dalam duduk iftirash itu, iaitu menundukkan kaki kiri dan menghantarkan kedua tapak tangannya. Bermula sunat yang di dalam duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk seperti mana tahiyat awal tu lah. Duduk iftirash ni iaitu mana? Sini ayat. Bermula sunat yang di dalam duduk iftirash iaitu mendudukkan kaki kiri. Kaki kiri kita jatuh dan menghantarkan kedua tapak tangannya atas kedua lutut. Hingga sampai segala hujung jari kepada hujung lutut, bukan pegang lutut. Duduk gitu. Nampak dah? Kena betul ni, nampak jelas molek ni. Ni ada setengah nak pegang lutut gapo. Dia bukan pada rokok ni, dia duduk antara dua sujud. Atau duduk tahiyat awal. Kepada hujung lututnya, dengan merapatkan lagi, ia rapat lagi, menghunjurkan segala jari itu menghadap ke arah kiblat serta mengucap Rabbil Fili. Jadi dia ayat saat ni di dalam duduk iftirah itu mendudukkan kaki kiri. Ya, kalau dalam kitab lain dia kata menegakkan kaki kanan. Dia kaki kiri itu dimasuk di bawah betih kaki kanan. Dan tu duduk tawarruk, menegakkan kaki kanan dan menjatuhkan kaki kiri, serta papai punggung di atas kaki kiri. Tu baru duduk iftirash. Supaya duduk tahiyat awal tu lah. Serta kita baca mengucapkan Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu riwayat daripada Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan sunat duduk istirahah lamanya sekadar duduk antara sujud. Duduk istirahah ni daripada rakaat pertama nak naik rakaat kedua, ataupun rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Dia ada setengah orang dia tidak duduk istirahah. Tu tak molek lah. Hak semoleknya biar kita duduk istirahah, jangan gaduh sangat. Duduk sekadar mana? Sekadar duduk antara sujud. Sekadar tu lah, jangan lama sangat. Iaitu duduk yang kemudian daripada sujud akan bangkit kepada qiyam. Maka jika dilebihkannya duduknya daripada yang telah tersebut itu, ia duduk lama. Tak supaya duduk antara sujud lah, tak boleh duduk lama. Dia rukun pendek. Duduk istirahat terlebih lagi lah pendek. Maka makruh jua. Aning makruh ni kalau duduk lebih tak sampai daripada suka ke baca tahiyat lah. Kalau duduk panjang tu lebih daripada baca tahiyat tu, ia tu nak jadi batal adalah atas kaum muktamad. Dan jika dilebihnya duduk itu daripada sekadar tahiyat, tu ya tahiyat dah.
maka batalah sembahyangnya. Kenapa? Kerana dia bukan rukun yang panjang. Boleh ni. Tetapi tiada sunat duduk istirahat itu kemudian daripada sujud tilawah. Tiada sunat duduk istirahat itu kemudian daripada sujud tilawah. Hok supaya kita mana? Semaya pagi Jumaat tu kan, sujud sejadah tu. Sujud sejadah pun orang panggil, sujud tilawah pun orang panggil. Jadi bila kita sujud, imam sujud, kita putus sujud. Bila bangkit dia tak ada duduk. Ia terus bangkit. Maka kalau kita nak duduk istirahat situ boleh ke tak? Tak molek. Tiada sunat duduk istirahat di situ. Jadi atas tengah gak makruh dah lah tu. Tiada sunat duduk istirahat itu kemudian daripada sujud tilawah. Maksudnya sunat kita bangkit terus. Nak gagah tangan kita terus bangkit. Dan demikian lagi sunat di dalam sujud menekankan kedua tapak tangan ke tempat sembahyang tak kala akan bangkit daripada sujud atau bangkit daripada duduknya. Sunat kita tekan. Nak bangkit daripada sujud, nak bangkit daripada duduk kepada qiyam, sunat kita tekan dengan tangan ni. Sebab ada dia mau tanya, boleh ke tak kita tekan dengan tangan masa nak bangkit? Dah apa semua tu. Ya memang sunat. Ni sunat gitu. Dia kata sana sujud menekankan kedua tapak tangan ke tempat sembahyang tak kala akan bangkit daripada sujud atau bangkit daripada duduknya. Duduk antara duduk sujud saat ni ataupun duduk istirahat saat ni nak naik pada qiyam. Duduk tahiyat awal nak naik pada qiyam atau duduk istirahat nak naik pada qiyam. Qala al-musannif bermula sunat yang di dalam tahiyat akhir itu iaitu duduk tawarruk. Masuk pada kata sunat dalam tahiyat akhir pula. Kita berhenti dulu ni. Bermula sunat yang di dalam tahiyat akhir. InsyaAllah kalau sempat kan esok kita berhabis kepada fasal yang baru pula minggu depan. Jadi tak lama lagi dah ni. Dah ada sebulan pula lah ni. Sebab ni pun kita ada berapa kali pertemuan dah dalam 30 pertemuan, 35 pertemuan. Dah kita selesaikan. InsyaAllah akan datang tu dalam 30 kali pertemuan ke lagi. Jadi selesailah pengajian tu insya-Allah. Jadi untuk esok tu kita baca sikit lagi sehinggalah kepada fasal yang baru tu insya-Allah. Adakah apa-apa bacaan sunat dibaca sebelum berdoa selepas solat? Sebelum berdoa selepas pada solat tu banyak sekali lah bacaannya ni. Bacaan hok ma'ruf dah. Iaitu kalau hok daripada hadis dirinya hok disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir tasbih, tahmid, takbir 3 kali, baca ke ayat kursi, patut istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma ajirni minan nar. Tu kalau hok lepas pada subuh, lepas pada maghrib tu ada tututan khusus. Ni ajirni minan nar tu 7 kali supaya terhindar kita daripada 7 pintu api neraka. Siapa dia amal Allahumma ajirni minan nar 7 kali maghrib dan lepas subuh, kalau mati dia pagi tu amal ke subuh, mati pagi tu selamat daripada api neraka. Amal lepas maghrib mati pada tu selamat pada neraka. Tu hak makruf dah. Jadi ada hak amalan-amalan hak kita ada amalan Rasul, semua tu memang tu sunat lah. Orang kata tak ada sunat tu mungkin dia tak berjumpa nah saja. Ayat ke dia kena mengaji lebih sikit lah. Tak. Gitu deh. Mana tepat sunat imam perlu baca kuat dan perlahan doa kunut. Ni pun comel juga soalan ni. Tapi dalam kitab ni dia pun tak sebut ni. Mana tepat hak sunat imam baca kuat, hak mana imam baca perlahan. Cuma secara umumnya dia kata imam sunat dibaca kuat kunut gitu saja. Imam sunat baca kuat kunut.
Ni tak ada suruh dalam ni. Bila fa innaka taqdi tu maka perlehai ke suara tak suruh. Cuma orang kita ni biasa bila fa innaka taqdi tu email saat ni tu dia kalau hok nyaring sikit dia perlehai ke sikit mungkin nak beri sedar kepada makmum untuk sama-sama baca. Boleh ni. Jadi bagi imam straight daripada Allahumma hdina hinggalah pada akhir tu baca kuat ada gapo biar makmum dengar. Cuma bila hak sama-sama makmum dan imam ni nak kena baca fa innaka taqdi tu nada tu lain sikit biar makmum tu bagi bagi peringatan bagi makmum supaya dibaca ke bersama-sama dengan imam fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Begitu saja deh. Kemudian pada wasallallahu alaihi wasallam Muhammad tu sama dengan tadi yang kita dah ada sebut, sunat bagi imam dan makmum baca sama-sama ataupun boleh imam membaca dan makmum mengaminkan juga. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaka salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.